Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Okey, jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita tentang bab 10 iaitu gelombang bunyi. Okey, jadi pelajar boleh merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 2 masing-masing pada muka surat 209. Okey, hari ini kita akan sambung subtopik 10.2 iaitu kenyaringan dan kelansingan bunyi. Okey, baik. Jadi kita tahu bahawa telinga kita ni dia dapat membezakan pelbagai bunyi yang kita dengar. Okey, kenapa bunyi yang kita dengar tu berbeza-beza? Okey, kerana bunyi yang kita dengar tu tadi mempunyai kekuatan dan juga kelangsingan yang berbeza. Okey, bila kita sebut kekuatan bunyi, ia merujuk kepada kenyaringan bunyi berkenaan dan ia bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Manakala bila kita menyebut tentang kelangsingan bunyi ni bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Okey, contohnya bunyi lembu yang melenguh ialah bunyi yang berfrekuensi rendah. Manakala bunyi tikus mendecit ialah bunyi yang berfrekuensi tinggi. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu dululah apakah itu amplitude dan apakah juga yang dimaksudkan dengan frekuensi. Okey, jadi pelajar boleh merujuk pada buku teks pada muka surat 230. Dekat situ ada info sains. Kita boleh tengok kat tepi tu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan amplitude? Amplitude merujuk kepada tinggi puncak gelombang. Okey, so tinggi puncak gelombang ni adalah amplitude. Maka kita boleh cakap dekat sini, semakin tinggi amplitude, semakin kuat atau nyaring bunyi yang akan dihasilkan. Okey, so kalau kita nak hasilkan bunyi yang kuat, maka kita tinggikan, besarkan amplitudenya. Manakala frekuensi pula merujuk kepada bilangan gelombang lengkap yang dihasilkan dalam masa 1 saat. Okey, maksudnya kat sini semakin banyak gelombang lengkap yang dihasilkan dalam masa 1 saat, maka bunyi yang dihasilkan mempunyai kelangsingan yang tinggi. Okey, kalau kita sebut kelangsingan ni mungkin kita jarang dengar. Kalau cikgu sebut pitch, pitching. Kalau cikgu sebut high pitch, bunyi itu high pitch. Maksudnya apa? Bunyi yang memiliki kelangsingan yang tinggi. Okey, kalau kat sini kalau kita tambah frekuensi dia, okey, so mungkin dia akan jadi lebih rapat-rapat macam inilah gelombang dia. Okey. So semakin banyak frekuensi itu, semakin bertambah bilangan gelombang lengkap dalam masa 1 saat. Okey, maksudnya bilangan frekuensi makin bertambah, bunyi yang terhasil pun akan memiliki kelangsingan yang lebih tinggi. Tapi kalau amplitude ni, dia makin tinggi, bunyi yang dihasilkan adalah makin kuat. Okey? Jelas? Okey. Adakah kita boleh melihat gelombang bunyi? Okey, boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh. Okey, dengan satu alat yang bernama osiloskop sinar katod. Okey, di mana kita akan sambungkan osiloskop sinar katod ni dengan penjana isyarat audio. Jadi penjana isyarat audio ni dia akan menghasilkan bunyi. Okey, dan kita sambungkan dengan pembesar suara. Okey, sebab kita nak dengar bunyi tu. Manakala dekat alat OSK ni nanti kita akan nampak bentuk gelombang bunyi terhasil pada skrin OSK ni. Okey, akan terbentuk gelombang kat situ. Okey, jadi apa kita boleh buat? Okey, mungkin pertama kali kita boleh tetapkan frekuensi. Okey, frekuensi kita fix, tetapkan. Tapi kita boleh tingkatkan kuasa output. Maksudnya kita tinggikan volume. Kan? Kita dapati bagaimana perubahan bentuk gelombang yang terhasil. Kemudian kita boleh ulang lagi. Dengan kali kedua tu kita tetapkan kuasa output. Kita kekalkan volume yang sama. Okey, tapi kita tingkatkan frekuensi bunyi itu tadi. Maka kita akan dapat tengok bentuk gelombang yang terhasil pada skrin OSK ni adalah lebih rapat-rapat. Menunjukkan bahawa
Banyak gelombang lengkap yang terhasil dalam masa 1 saat. Okey. Jadi kita faham kat sini kalau kita nak kuatkan bunyi ataupun kita cakap kita nak kuatkan volume, kita tambah amplitude. Okey, tapi kalau kita nak hasilkan bunyi yang bernada tinggi ataupun nada rendah, okey, nada kat sini adalah pitch yang cikgu sebut tadi tu. Okey, ia bergantung kepada frekuensi. Kalau bunyi tu bernada tinggi, okey, maksudnya bunyi tu ada kelansingan yang tinggi, high pitch. Okey, jelas? Okey. So daripada aktiviti itu tadi, kita dapatlah ringkaskan hubung kait di antara kenyaringan dengan amplitude, manakala kelansingan kita boleh kaitkan dengan frekuensi. Okey, macam tunjukkan dalam gambar ni. Okey, jadi bila kita tingkatkan kuasa output, kita dapati amplitude gelombang meningkat. Okey, dan bila kita tingkatkan frekuensi, kita dapati bentuk gelombang yang terhasil. Sekarang ni gelombangnya adalah lebih rapat-rapat kan, lebih dekat-dekat jarak di antara satu gelombang dengan satu gelombang ni, satu puncak dengan satu puncak ni. Maka dekat sini kita cakap frekuensi gelombang tu meningkat. Dan bunyi yang terhasil bila frekuensi meningkat adalah lebih langsing. Manakala bunyi yang terhasil apabila amplitude meningkat adalah bunyi yang kuat ataupun bunyi yang nyaring. Okey, so sekali lagi cikgu ulang, amplitude merujuk kepada tinggi puncak gelombang. Okey, kita tengok kat sini. This one lebih tinggi kan? Dia punya puncak berbanding dengan gambar gelombang yang kedua ni. Okey, jelas? Sekarang kita pergi kepada muka surat 231. Okey, kita akan membincangkan tentang kesan Doppler. Okay, tapi sebelum tu cikgu beritahu dulu satu situasi ni dan cikgu yakin anda semua pernah alami situasi ni. Okay, katakanlah kita berada di tepi jalan. Okay, tiba-tiba kita dengar siren, bunyi siren daripada ambulan. Okay, mula-mula bunyinya sayup-sayup je kan. Ambulan tu jauh daripada kita. Tapi semakin ambulan tu menghampiri kita dengar bunyi tu makin cepat. Betul tak? Okey, cikgu yakin anda pernah alami situasi ni. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan perubahan bunyi siren tu tadi? Kenapa apabila ambulan tu mendekat dengan kita, bunyi dia lain. Tapi bila ambulan tu dia dah menjauhi kita dapat dengar bunyi siren tu macam lambat. Okey, sebenarnya ini yang kita panggil sebagai kesan Doppler. Okey, kesan Doppler ni ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi ataupun pemerhati atau kedua-duanya. Frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulans tu mendekati pemerhati yang pegun. Maksudnya kalau pemerhati ni diri kita yang berada kat tepi jalan tu, kita stay, kita diam je, kita tak bergerak. Kita memerhatikan ambulan yang berbunyi tu datang ke arah kita. Okay, so makin ambulan tu mendekat dengan kita dapati frekuensi bunyi siren tu tadi akan meningkat apabila ambulan tu mendekati kita. So, okay, bentuk gelombang bunyi yang terhasil kat sini seperti dalam gambar ni. Ini menunjukkan, okay, ini menunjukkan gelombang bunyi yang terhasil adalah berfrekuensi tinggi. Okey, manakala apabila ambulans tu dia menjauhi pemerhati, dia menjauhi kita, okey, kita dapati frekuensi bunyi siren yang kita dengar tadi telah pun berkurang. Okey, apabila ambulans tu melepasi kita sebab dia dah menjauhi kita. Jadi kita dapat tengok dekat sini bentuk gelombang bunyi yang terhasil adalah berfrekuensi rendah. Okey, kita dapat tengok kat sini jarak. Okey, jarak di antara satu puncak gelombang dengan satu puncak gelombang ni adalah lebih jauh. Manakala kalau bunyi yang kita dengar tu berfrekuensi tinggi, jarak di antara puncak gelombang tu lebih dekat, lebih rapat-rapat. Sebab itulah ini menjelaskan kenapa kita dengar bunyi siren ambulan tu berbeza.
Okey, daripada waktu dia jauh dengan waktu ambulans tu dekat dengan kita, bunyinya tak sama. Ini dipanggil kesan Doppler. Okey, disebabkan oleh perubahan frekuensi ketara kerana ada sama ada siapa bergerak, sumber bunyi itu bergerak ataupun pemerhati itu yang bergerak ataupun kedua-duanya. Okey, jelas? Okey, maka kita telah pun tamat pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum tu, okey, kita tengok balik. Okey, baik. Sebelum cikgu terlupa, okey, frekuensi dia diukur dalam unit hertz. Okey. Jadi kita dah faham hari ini bunyi bergantung kepada kekuatan dan kelansingan yang berbeza. So, kenyaringan bunyi ataupun kekuatan bunyi bergantung kepada amplitud gelombang bunyi, manakala kelansingan bunyi pula bergantung kepada frekuensi bunyi. Okay, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.